Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum itu, mari tadah tangan bersama-sama dengan Ustazah. Kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita sambung pembelajaran kita bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Ibadah tahun 2. Hari ini Ustazah akan sentuh dan ajar berkaitan dengan tajuk syarat wajib dan syarat sah solat. Okey, kalau kita tengok dalam buku teks Pendidikan Islam tahun 2, tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini iaitulah solatku sempurna. Solatku sempurna. Baiklah. Apa yang dimaksudkan dengan syarat wajib solat? Apa itu syarat wajib solat? Siapa yang diwajibkan untuk solat? Okey, siapa yang disyaratkan dan diwajibkan untuk solat? Okey, ada berapa syarat yang diwajibkan solat? Okey, kita akan belajar satu persatu. Okey, kita tengok dulu apa itu syarat wajib solat. Syarat wajib solat ialah perkara-perkara yang tertentu yang mewajibkan seseorang itu solat. Maksudnya, siapa yang wajib solat, mestilah orang-orang yang kena tahu perkara-perkara yang tertentu yang mewajibkan seseorang itu solat. Okay, kita tengok ada berapa syarat wajib solat. Okay, seterusnya kita tengok syarat wajib solat ni terbahagi kepada berapa. Cuba tengok dalam buku teks. Ada berapa syarat wajib solat? Siapa boleh bagi tahu syarat wajib solat terbahagi kepada berapa? Ya, tengok-tengok. Ya, syarat wajib solat ada 3. Betul. Siapa yang jawab 3? Syarat wajib solat ada 3. Yang pertama iaitu Islam. Okey, siapa yang wajib solat? Okey, mestilah orang Islam. Ustazah, orang Cina, orang India pun solat juga. Betul ke? Ya, mereka pun solat juga. Tapi mereka tidak solat seperti mana yang disuruh dan diajar oleh Nabi Muhammad. Jadi syarat wajib solat mestilah ke atas orang Islam. Ikut seperti mana yang diajar oleh Nabi. Okay, yang kedua, mestilah syarat wajib solat itu adalah orang yang baligh. Orang yang baligh. Apa maksud baligh? Iaitulah orang yang cukup umur. Okey, orang lelaki yang cukup umur dan orang perempuan yang cukup umur adalah wajib untuk solat. Okey. Kemudian, syarat wajib solat yang ketiga iaitulah berakal. Berakal. Syarat wajib solat yang ketiga berakal. Jadi orang yang tak ada akal, ada tak manusia yang tak ada akal? Ya, semua Allah kurniakan manusia ada akal. Jadi kena solat tak? Ya, kena solat. Jangan kata, Ustazah saya tak ada akal. Ustazah saya tak ada akal, saya tak boleh solat. Saya tak perlu solat. Ya, Allah ciptakan semua manusia ada akal. Jadi wajib solat tak? Wajib solat. Okey, seterusnya kita tengok pula apa itu syarat sah solat. Tadi kita tengok yang syarat wajib.
Sekarang kita tengok syarat sah solat. Sebelum tu kita tengok dulu apa makna syarat sah solat ini. Okay, syarat sah solat ialah perkara-perkara yang menyebabkan solat seseorang itu sah. Nak tahu solat kita sah ke tak? Kita tengok perkara-perkara yang kita akan pelajari sekejap lagi. Jadi, bila kita tahu perkara-perkara sah solat, okay, jadi bila kita ikut satu persatu cara yang Nabi ajar, jadi solat kita baru sah. Itu maksud dia syarat sah solat. Okay, syarat sah solat terbahagi kepada berapa? Syarat sah solat terbahagi kepada 5. Dalam buku teks ada tak? Ada 5. Syarat sah solat terbahagi kepada 5. Kita tengok satu persatu apa maksud syarat sah solat. Okay, yang pertama, mengetahui masuk waktu solat. Mengetahui masuk waktu solat. Maknanya maksud dia apa? Kita tahu waktu subuh masuk pukul berapa, waktu zuhur masuk jam berapa, waktu asar masuk jam berapa, waktu maghrib masuk pukul berapa dan isyak. Jadi kita tahu setiap tu maknanya kita tahu subuh masuknya waktu pada pukul 6 pagi. Sebagai contoh. Zuhur masuk dia waktu pada pukul 1.30 tengah hari. Jadi kalau nak tahu sah ke tak solat kita, yang pertama kita tahu masuk waktu solat. Jadi bila kata subuh pukul 6 pagi, boleh tak kita nak semayang subuh pukul 1 tengah hari? Ataupun kita nak semayang hari ni saya nak semayang subuh pukul 7 malam lah. Boleh? Tak boleh. Kita nak tahu sah solat kita, kita kena tahu masuk waktu solat dan solat pada waktunya. Jangan pula kita solat masuk waktu pukul sekian, kemudian kita semayang waktu lain. Tak boleh. Jadi kita semayang mengikut pada waktu solat yang telah ditetapkan. Yang kedua, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Apa yang maksudkan suci daripada hadas kecil dan hadas besar? Iaitulah maksud hadas kecil apa dia? Keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Okay, jadi apa sahaja yang keluar daripada kubul dan dubur, okay, membuatkan solat kita tidak sah. Jadi kita kena sucikan dulu. Kita kena cuci dulu sesuatu yang keluar daripada kubul dan dubur kita. Baru bila kita solat itu akan sah. Okay, ataupun hadas besar. Apa yang dimaksudkan dengan hadas besar? Iaitulah keluar air mani, seperti keluar air mani, haid, nifas, bersetubuh, wiladah dan mati selain mati syahid. Cuci dan sucikan daripada hadas kecil dan hadas besar sebelum kita solat. Kalau tak, solat kita tidak sah. Yang ketiga, suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat. Sebagai contoh, dekat diri kita ada darah. Okey, terkeluar darah daripada tubuh badan kita. Ada luka. Jadi kita kena cuci dulu darah tu. Okay, pastikan dia tidak keluar, barulah kita boleh solat. Okey. Contoh lain, kalau ada telekung kita, kalau perempuan, yang lelaki, pakaian yang kita nak bawa solat tu, pastikan tak ada najis seperti tahi dan sebagainya. Kalau ada, bersihkan dulu. Sebab tu dia kata suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat. Tempat yang kita nak solat tu pun pastikan bersih dan suci. Kalau ada najis, okay, jadi kita kena bersihkan dulu. Okay, itu syarat kepada sah solat. Yang keempat, menutup aurat. Menutup aurat. Apa maksud aurat? Okay, aurat bagi lelaki dari pusat hingga lutut. Aurat bagi perempuan seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Kena solat pastikan aurat kita ditutup.
menghadap kiblat. Yang kelima, menghadap arah kiblat. Arah kiblat kita di mana? Di Baitullah ataupun di Kaabah. Okey. Okey, seterusnya syarat sah, kepentingan syarat-syarat wajib solat. Kenapa penting kita ikut syarat-syarat wajib solat itu? Okey, apa kepentingan dia? Yang pertama, kita sedia maklum ada 3. Okey, kenapa mesti orang Islam? Tidak wajib atas orang kafir. Okey, orang Cina, orang India kalau nak solat, itu agama mereka. Tapi orang Islam kena ikut seperti mana yang Nabi Muhammad ajar. Yang kedua, baligh. Maksudnya tidak wajib ke atas yang belum cukup umur. Jadi kamu umur berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun memang belum lagi wajib atas kamu untuk solat, tapi ia sebagai satu latihan ke atas kamu untuk belajar solat. Okey. Bila kamu dah cukup umur, bila dah baligh, makna kata mudah untuk kamu melakukan solat sebab dia dah menjadi satu latihan daripada kamu kecil. Kemudian, kenapa mesti orang yang berakal? Tidak wajib ke atas orang gila. Orang gila tak wajib solat sebab apa? Sebab akal mereka tidak sempurna. Jadi yang berakal, betul-betul berakal sahaja yang wajib solat. Okey? Okey. Kepentingan syarat-syarat sah solat. Kenapa penting syarat-syarat sah solat? Okey, yang pertama masuk waktu, sentiasa peka dan berdisiplin. Bila kita tahu syarat sah solat kita masuk waktu, kita kena jadi orang yang sentiasa peka dan berdisiplin. Sebab tu tadi Zura kata, semayang subuh pukul 6 pagi, kamu tak boleh semayang pukul 2 petang. Jadi kena peka dan berdisiplin ikut masa dan waktu yang ditetapkan. Kenapa kena tutup aurat? Kenapa pentingnya tutup aurat? Kerana menjaga maruah dan patuh pada perintah Allah. Okay, kemudian kenapa pentingnya arah kiblat? Sebagai lambang penyatuan ummah. Lambang penyatuan ummah. Okey. Kemudian kenapa kita kena suci daripada hadas? Kepentingan suci daripada hadas memastikan diri dalam keadaan suci dan bersih zahir dan batin. Bila kita rasa diri kita suci, bersih, barulah kita mudah dan seronok untuk beribadah. Dan kenapa pentingnya suci daripada najis? Memastikan kebersihan sentiasa menjadi keutamaan. Okay, Islam sentiasa mementingkan kebersihan. Okay, itu berkaitan dengan kepentingan sah solat dan wajib solat. Kemudian kesan solat dalam kehidupan. Kenapa Allah turunkan kita, suruh kita solat? Yang pertama, supaya Allah memberi kita, suruh kita solat supaya kita sentiasa menepati masa. Kita sentiasa menepati masa. Okay, jadi bila kita solat pada waktunya, mengajar kita supaya tepat pada masa. Yang kedua, gambar apa itu? Okay, gambar nak orang nak jatuh dan nak terjun daripada jambatan. Jadi bila kita solat, dapat mencegah melakukan kemungkaran. Mencegah daripada melakukan kemungkaran. Dan gambar yang ketiga, kenapa bila kita solat, apa yang kita dapat? Sentiasa menjaga kebersihan. Kita sentiasa dalam keadaan bersih. Itulah di antara kesan solat dalam kehidupan. Okey, begitulah pembelajaran kita berkaitan dengan tajuk syarat wajib solat dan syarat sah solat. Jadi Ustazah harapkan kamu faham dan kamu boleh amalkan seperti mana yang telah kita pelajari. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran yang lain. Sekian, terima kasih atas tontonan anda.
#sebar ilmu pahala menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.